Kalau dibiarkan perbuatan ni tanpa dikenakan apa-apa tindakan, seolah-olah negara kita ni tak ada huruf Allah. Hiburan ni satu industri yang membawa keuangan. Jadi kita nak balance macam mana? Kita datang ke negara kita ni tujuan untuk remehkanlah pendirian negara kita. RM10,000 rugi disebabkan opportunity loss konsert. Kita tak tahu sehinggalah berlakulah apa yang berlaku. Jadi mereka buat secara senyap-senyap dan akhirnya kantoi sebab apa berlaku lain sini, sebab tu akhirnya penonton sendiri marah kepada orang tu. Ramai lagi orang yang inginkan hiburan yang lebih sopan. Kalau tidak ada dasar, mereka akan ikutlah apa yang market perlu. Terima kasih kepada Ustaz Suhaib Ar-Rumi, Presiden Ikatan Muslimin Malaysia. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, kali ni kita nak back to the future sikit. Kita nak pergi ke belakang. Kita nak kembali ke tahun 1975. Sekarang ni 2023, sebenarnya ada isu yang terbaru yang berlaku dekat negara kita ni, melibatkan tahun 1975 kan. Jadi bukan kita nak pergi cerita zaman orang kata apa, zaman P.Ramlee ke Pop Jaya kan, tapi sebenarnya satu fenomena baru yang isu band 1975 ni di Good Vibe Festival 2023, yang kalau ada yang penonton tak tahu lagi, festival ini diadakan di Sepang 21 hingga 23 Julai, dan bermula untuk hari yang pertama dengan band yang bernama 1975 The 1975 kemudian disebabkan oleh salah laku dan aksi kurang sopan band tersebut 1975 ni yang dikata telah memegang botol arak di atas pentas dan membuat satu provokasi terhadap undang-undang yang berkaitan tentang LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender ni. Undang-undang di Malaysia yang tidak membenarkan LGBT ni, dia bermain dengan undang-undang tu, seolah memperlecehkan undang-undang tu, dan tindakan ini telah menyebabkan kemarahan daripada pihak kerajaan sendiri, dan konsert telah dibatalkan untuk 2 hari yang baki. Baik Ustaz, setuju atau tidak tentang tindakan kerajaan untuk membatalkan konsert ni Ustaz rasa? Pada saya satu tindakan yang sebenarnya perlu. Kerana apa? Kerana untuk mengekang tindakan daripada pihak artis tersebut, dan juga satu mesej yang keras. Kerana apa yang dilakukan oleh artis 1975 ni di atas pentas tu, sebenarnya mereka, kalau dilihat dia punya kronologi itu, memang mereka bertujuan untuk menjadikan tu sebagai pentas untuk menghina lah, dan untuk mencabar kedaulatan undang-undang negara kita. Dan memang secara sengaja mereka memilih aksi-aksi tersebut, memilih perkataan-perkataan yang diucap tersebut, dan akhirnya difahamkan dalam pukul 3 pagi 4 pagi pun mereka dah bergerak ke airport, dan 6 pagi dah, maksudnya pihak berkuasa pun tak sempat untuk mengambil tindakan menahan. Timbalan Ketua Polis Negara buat kenyataan yang kata dia tak sempat mengangkat dan sebagainya lah. Namun Ustaz, keberanian dia untuk melakukan aksi sedemikian dalam sebuah negara yang dikenali dengan adat ketimurannya ni, saya rasa luar biasa. Adakah sepatutnya, memang dia tak sepatutnya dia masuk negara kita pada peringkat pada awalnya? Macam mana boleh masuk lah, macam mana boleh lepas kata? Kalau dilihat pada dia punya garis masa daripada mula dimaklumkan kepada masyarakat lah melalui Kementerian Digital ni, bagaimana hanya permohonan melalui KDN dan sebagainya, dan pada awalnya kita difahamkan KDN menolak kerana mereka ni memang dikenali, dah tahu dia ada satu latar belakang, background yang menyokong perkara seperti ini. Dan dia maksudnya permohonan tu dah dititipbenarkan, tapi pihak penganjur atas sebab ekonomi, atas sebab peluang dan sebagainya, dia memohon merayu lah, akhirnya dibenarkan dengan contohnya ada apa, nyatakan ada hukum janji apa semua. Jadi seolah-olah kita memberi peluang kepada penjenayah ke negara kita, dan kita memang, saya suka poin Ustaz tu, memberi ruang kepada penjenayah untuk masuk, sedangkan kita sudah tahu yang memang potensi untuk dia buat tindakan yang sedemikian tu ada. Tapi kita tak benarkan atas dasar yang kita nak cerita. Saya ekonomi saya nak cerita juga nanti. Cumanya kita sebenarnya pada pandangan saya kan, kita nanti lagi apakah tindakan polis. Sebenarnya kalau dia melanggar aku janji yang telah dikatakan telah dimeterai pada awalnya, mesti dia boleh didakwa walaupun dia dah balik ke luar negara kan, maknanya telah melancarkan. Tapi itu kita masih tunggu lagi apakah tindakan pihak berkuasa untuk mendakwa ataupun memberi satu bentuk hukuman kepada pelanggaran tersebut. Baik Ustaz, namun begitu situasi kata dah berlaku, dia dapat masuk juga walaupun kawalan-kawalan ke dia masuk, dan dia laksanakan konsert dan membuat tindakan tersebut dah
pun tular dan dah memberi satu titik hitam lah pada budaya negara. Apa pandangan Ustaz macam kesan yang besar ni pengajaran sepatutnya kerajaan ambil? Pihak kerajaan seharusnya, terutama kementerian-kementerian yang terlibat lah dalam konteks ni, mereka yang menjemput mereka yang buat pertunjukan, konsert, artis-artis luar ni, maksudnya perlu dilakukan satu screening yang clear, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara. Sebab kita tahu sekarang ni ada satu gerakan LGBT ni bukan setakat satu tindakan individu, tapi sebenarnya sekarang ni sudah bergerak sebagai satu gerakan antarabangsa, dan mereka ni ada punca-punca kuasa, mereka ada pusat-pusat pemikiran, mereka ada pelobi-pelobi di peringkat antarabangsa dalam wakil-wakilan kerajaan. Sebab tu akhirnya mereka datang ke negara kita ni sebagai tujuan untuknya meremehkanlah pendirian negara kita berkaitan dengan pihak LGBT. LGBT seolah-olah kita ni macam tak ikut trend lah. Namanya seluruh dunia mengiktiraf LGBT ni, tapi kita tak iktiraf, seolah kita mundur. Baik Ustaz, sebenarnya jarum LGBT ni dimasukkan dalam pelbagai segmen. Ustaz sebut tadi kata ada politiknya kan, dari sudut hiburannya, namun begitu seolah-olahnya macam dia satu demi satu lolos, macam tidak ada kawalan. Sebenarnya kita tidak setuju, undang-undang negara tak setuju, tapi kita tidak ada kawalan. Maknanya adakah apa lagi yang kena buat sebenarnya, ataupun apa sebenarnya yang tersilap kat situ? Perlu kita faham dalam konteks kita sebagai masyarakat, terutama orang Islam, masyarakat Melayu kita ni terutamanya lah, dan juga masyarakat rakyat Malaysia secara amnya, bahawa LGBT ni bukan sekadar individu-individu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang against fitrah tu. Tak, mereka ni terikat dengan satu gerakan, macam saya sebut tadi, satu gerakan yang berasaskan kepada tidak ada agama, tidak berpegang. Sebab kalau kita lihat, agama Islam menolak LGBT, dalam Kristian pun menolak LGBT, dalam agama Yahudi pun menolak LGBT. Jadi sebenarnya dia bersatu gerakan yang tidak beragama, dan sebenarnya dia membawa beberapa nilai. Antaranya satunya, dia akan bawa satu nilai tidak berpegang pada agama. Jadi apa pun pandangan mana-mana agama akan mereka tentang, tu satu. Yang kedua, mereka akan menolak institusi kekeluargaan. Mereka sebenarnya membawa kepada penghancuran institusi kekeluargaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengancam nilai-nilai sesebuah negara. Banyak besar lah kesan LGBT ni. Tapi dia mungkin terpaksa kan untuk terima diorang ni atas dasar ekonomi mungkin. Contohnya saya ambil kenyataan bekas YB ataupun YB Syed Saddiq yang dulu yang kata kalau konsert macam ni tak dibenarkan misalnya. Dia ambil contoh dalam kes tu lah, Coldplay lah. Satu hari mungkin 3 juta kerugiannya. Jadi opportunity ekonomi. Jadi kita memang ada moral kompas. Kita kata Ustaz kata tadi lah, moral kompas lah. Kita tak mahu etis sebagainya. Tapi duit kan pun kena consider juga kan. Hiburan ni satu industri yang membawa keuangan. Jadi kita nak balance macam mana Ustaz dengan keadaan dia sebagai itu? Kalau konteks negara kita ni, kita masih bukan setakat hiburan, dalam ekonomi yang lain juga, segmen ekonomi ni masih bergantung pada negara luar. Yang kita nak semua makanan kita bergantung pada negara luar, sumber teknologi kita bergantung pada negara luar. Akhirnya menjadikan negara kita tidak ada daya saing, tidak mampu untuk menghasilkan satu hasil daripada ciptaan rakyat tempatan. Akhirnya macam contoh industri kreatif ni lah. Dengan kenyataan saya sendiri, soalan hanya bergantung kepada trendnya, kena jemput artis luar, format dia untuk akhirnya dapatkan hidup ekonomi. Sedangkan kita ada kita punya nilai, kita ada jati diri, identiti nasional, ethos kita dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ada banyak sejarah-sejarah dulu pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan, pejuang-pejuang Islam dan sebagainya. Akhirnya macam mana kita nak ketengahkan dengan meletakkan industri hiburan ni dengan landasan yang sebetul. Landasan akhirnya untuk mengetengahkan nilai jati diri negara yang berasas kepada Melayu dan Islam juga, dan juga sebenarnya membawa manusia lebih kepada hidayah lah, memahami hidayah Islam dan juga hidayah daripada Allah SWT. Baik, saya ambil satu kes spesifik lah kan. Kalau kata dalam kes Good Vibes ni, artis yang dijemput tu ada beberapa lah, bukan satu ni je. Jadi kalau katalah kita mengambil pandangan yang dikatakan pertengahan, atau pandangan yang mungkin boleh, ataupun macam apa sahaja bentuk pandangan yang kita rasa macam tidak terlalu ekstrim misalnya kan, kita cancel dia seorang je. Mana kita benarkan lagi konsert tu sampai. Dan sebab saya difahamkan ada beberapa luahan dekat TikTok, dekat media sosial yang kata beberapa penyaga pun
turut terkesan. Dia bukan industri hiburan dari sudut konsert tu saja. Tetapi orang yang menyaga dalam tu pun terkesan berpuluh ribu rugi disebabkan oleh opportunity loss atau peluang yang hilang dalam konsert ni. Jadi pandangan Ustaz macam mana? Ataupun kita bagilah lagi orang lain konsert lain tu jalan dan yang seorang je kita halau. Macam mana? Jadi saya dalam konteks kes ni secara spesifik, saya melihat pihak berkuasa dia tidak ada pilihan. Mereka memang perlu untuk mengambil satu tindakan yang drastik. Ya, dia ada kesan-kesan lah pada peniaga, kesan sampingan. Dihamkan pun pihak penganjur kena berfikirlah macam mana untuk melakukan refund dan sebagainya tu. Maknanya benda tu boleh diurus. Ya, boleh diurus. Tapi dengan maksud kat sini paling utama dalam konteks ni sebenarnya dia mengancam ancaman. Dia sebenarnya mengancam kedaulatan negara. Dia kena faham bukan setakat ni seorang yang datang buat satu tindakan cetak. Tapi sebenarnya kalau dia biarkan satu perbuatan ni tanpa dikenakan apa-apa tindakan, seolah-olah negara kita ni tak ada huruf Allah lah. Baik, dia akan saya berminat dengan poin Ustaz tadi, yang mana LGBT ni dia sebenarnya makin tular dalam beberapa insiden lah. Saya rasa mungkin ada yang pun dengar juga kes-kes tentang perkahwinan sejenis oleh bekas Adun DAP kan, atau pegawai khas Ling Hua Eng. Itu satu contoh lah. Selain daripada konsep, kalau kita ambil konteks keluar sikit. Tapi saya berpandangan sama dengan Ustaz, yang mana kebanyakan isu LGBT ni dia datang daripada pelbagai aspek. Jadi kalau kita biarkan benda ni, sebenarnya macam mana agaknya gambaran yang akan berlaku pada generasi yang akan datang kalau kita biarkan saja ataupun kita tak ambil tindakan tegas? LGBT, ancaman utama dia adalah kepada ancaman fitrah kemanusiaan tu. Dia mengancam dengan sebab dia satu serangan maha dahsyat kepada keinsanan tu. Maksudnya manusia yang fitrah, sepatutnya lelaki akan berpasangan dengan perempuan. Naluri dia akan berlainan jantina. Tapi akhirnya dimomokkan dengan data-data yang palsu dan sebagainya, seolah-olah itu adalah isu genetik, saya tidak diminta untuk dilahirkan sebegini. Itu kononnya mereka minta untuk dikasihani. Mereka menjadikan mereka ni sebagai mangsa keadaan. Tapi sebenarnya mereka bertujuan adalah untuk, bukan untuk mereka difahami, mereka untuk disamaratakan, tak. Sebenarnya tujuan akhir LGBT dan gerakan-gerakan mereka ni dalam banyak bentuk ni adalah untuk akhirnya menghapuskan elemen institusi keluarga dan sebenarnya menghapuskan prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan. Dia bukan satu ancaman sebenarnya, kalaulah dibiarkan secara berluasa, ancaman kepada banyak perkara yang menjadi tunggak kepada negara ni. Jadi semua agama tak setuju tentang LGBT dari sudut prinsipnya. Tapi seolah-olah macam tidak ada tentangan daripada agama lain. Ustaz ada pandangan ke situ? Kita orang Islam yang banyak yang lawan seolah-olahnya, itu betul atau tidak sebenarnya tuduhan tu. Jadi pada saya dalam mungkin di Malaysia ni mereka ada kekangan-kekangan tertentu lah, saya tak pastilah sebab apa mereka tidak menyatakan apa, tapi ada beberapa saya lihat pendirian-pendirian daripada beberapa pandangan agama ni bahawa akhirnya tidak bersetuju untuk akhirnya, sebagai contoh ada baru ni kan ada Pride Month di Eropah. Jadi ada beberapa gereja-gereja di Jerman ni mereka masih ada yang konservatif agama lain yang membawa pandangan yang sama dengan agama Islam. Jadi tapi ada juga dalam macam pop dan sebagainya, mereka berpendirian benda tu dibenarkan. Jadi sebenarnya isu ni adalah isu yang sebenarnya secara, kalau dilihat pada teks-teks kitab-kitab suci mereka dalam banyak-banyak agama ni, memang benda ni ditolak dan bertentangan. Tapi sebenarnya kecelaruan apa yang berlaku dalam kefahaman mereka tu. Stand Ikatan Muslimin Malaysia sendiri Ustaz dalam isu LGBT secara umumnya ataupun kes konsert ni apa sebenarnya yang ISMA mahukan? ISMA mahukan di sini dalam konteks ini adalah kita melihat dari sudut apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan ni, maksudnya dengan pembenaran kebanjiran. Kita nampak satu trend kebanjiran artis-artis, dan melalui maklumat yang kita dapat bahawanya kalau kita perasan kita tak tahu sehinggalah berlakulah apa yang berlaku. Maksudnya difahamkan benda dah jadi kan. Dan sebelum ni mereka yang menganjurkan dan juga mereka yang berminat untuk pergi konsert ni, mereka tak war-warkan sebenarnya di Facebook. Sebenarnya mereka tahu kalau diwar-warkan di Facebook akan ada tentangan awal. Jadi mereka buat secara terancang, secara senyap-senyap, dan akhirnya kantoi sebab apa berlakulah insiden, sebab tu akhirnya sebahagian
penonton sendiri marah kepada orang tu. Jadi maknanya Ustaz, kalau tak kantoi tak apa lah. Ya betul. Jadi soalan macam tu. Tapi pandangan kita ini adalah satu benda yang bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan, iaitu kita namakan ummah fadilah tu. Salah satu rukun ummah fadilah ni adalah penghayatan agama. Maksudnya berpegang kepada nilai-nilai agama, dan kita jelas pandangan Islam, pandangan syarak kepada LGBT dan semua satu benda yang clear, satu larangan kaum Nabi Lut, kisah Nabi Lut dan sebagainya. Perkara ini adalah mendatangkan kemurkaan Allah SWT, dan juga ada hukum-hukum khusus kepada mereka yang terlibat dalam dosa ataupun dalam jenayah lah, liwat dan sebagainya. Ya, clear dari seluruh Islam memang benda ni tertolak lah. Tidak ada langsung rundingan dekat situ. Dan saya tertarik dengan kenyataan rasmi ISMA ni pada 25 Julai yang kata membentuk semula nilai-nilai ketimuran. Apa maksud Ustaz dengan nilai-nilai ketimuran? Nilai ketimuran ni maksudnya dalam konteks etos negara kita ni, kita berada dalam negara Malaysia yang berasaskan kepada dua. Satu sebagai dia tunggaknya Islam, dan juga Melayu sebagai tunggak tu. Maknanya apa tadi? Dua Islam sebagai tunggak, maksudnya tunggak. berdasarkan kepada syariat dan sebagainya. Dua, nilai-nilai ketimuran berasaskan rumpun Melayu tu. Okey, maknanya ini dua benda yang Jadi itulah identiti nasional kita dari segi bahasa, dari segi budaya. Itu sebenarnya saya nampak benda ini berkait dengan dasar budaya kebangsaan. Jika kita benda satu benda yang tidak jelas pada pihak kerajaan, kita akan menerima seolah-olah kita ni bawa satu pendekatan melting pot, semua boleh masuk dan kita akan cair. Jadi akhirnya sebenarnya menghapuskan, mencairkan, melenyapkan yang paling asal orang Melayu tu sendiri, budaya Melayu. Baik, dasar apa? Dasar boleh belaka. Ya. Sebenarnya apa yang kalau kita boleh quote lah pada tahun 2019 Tuan Mahathir pun pernah cakap benda yang lebih kurang sama. Dia ajak rakyat Malaysia ni untuk berbangga dengan nilai hidup ketimuran. Dan pada tahun 2019 ni juga Mahathir sebenarnya Tuan Mahathir sebenarnya memberikan contoh tentang LGBT juga. Kerana nilai LGBT ni bercanggah dengan adat ketimuran itu sendiri. Kan, agama dah memang bercanggah dan adat ketimuran itu sendiri telah bercanggah. Dan mana dia tidak akan membawa satu manfaat dari sudut kelangsungan hidup pun sebenarnya kalau LGBT ni itulah di tanah air. Baik, Ustaz, peranan kerajaan kita dah cerita banyak tadi kan. Maksudnya kerajaan kena buat ini, kena buat itu. Jadi orang kita sendiri dalam keadaan adanya konsep macam ni, saya ramai yang beli tiket juga. Dan saya yakin daripada ramai-ramai yang beli tu mesti ada yang tahu 1975 ni orang macam mana, tapi tetap pergi juga. Pandangan Ustaz? Dia dalam konteks ni kita nampak ada dua lah. Satu, masyarakat memerlukan hiburan. Masyarakat, fitrah manusia ni perlukan satu bentuk hiburan untuk menenangkan, bentuk berehat dan sebagainya. Dan di sana mungkin boleh jadi mereka tidak ada pegangan agama yang kuat dan sebagainya, mereka tidak faham hukum ataupun mereka mengambil lewa lah pegangan, mungkin dah tahu tapi tak berpegang dengan pandangan hukum yang clear, maksudnya pandangan Islam tentang concern dan sebagainya. Tapi di sini maksudnya pandangan saya berkaitan dengan isu ni, maksudnya tindakan sebenarnya daripada individu dari segi, sebab tu kita disebut bila ISMA sebut ummah, membangunkan ummah tu adalah kalau kita bangunkan nilai-nilai ummah ni, maksudnya ummah ada satu unsur dalam ummah yang Islam tekankan tu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi apa saja benda makruf kita akan suruh, maksudnya Ustaz amar ma'ruf nahi munkar ni apa saja kebaikan kita akan galakkan masjid. Dan bukan sekat masjid saja, belajar, mencapai kemajuan, mencapai pencapaian dalam apa semua bidang, dan juga menghalang kemungkaran. Apa saja kemungkaran ni kemungkaran apa yang diiktiraf oleh syarak dan juga budaya setempat, benda tu adalah benda yang mendatangkan mudarat. Kalau saya nak amar ma'ruf je tak nahi munkar boleh? Dia tidak seimbang lah, sebab disebut hanya itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebagai masyarakat kita dia akan, tapi akan jadi sebagaimana dalam hadis tu, maka diumpamakan sebagai kita semua dalam bahtera ataupun dalam sampan kan. Jadi kalaulah dibiarkan, maksudnya dia kata ada dua tingkat. Kalau orang tingkat bawah tu kata aku nak minta air, orang atas tak nak bagi, dia kata tak apalah, engkau tak nak bagi, aku tebuklah lubang. Kalau orang atas tak halang perbuatan tu, nahi munkar tu, dia akan bahtera tu semua sekali. Jadi macam kita, orang baik ke orang yang tadi kata saya nak buat baik je, tapi kalau kemungkaran tidak dihalang, masyarakat keseluruhan akan menerima. Seperti mana kisah Nabi Lut. Ya. Semua. Sebenarnya ancaman LGBT dan juga ancaman benda-benda hedonism semua ni, dia dah masuk dalam rumah-rumah kita. Dan kita tak boleh rasa secure, tak boleh rasa selamat. Tak ada berlaku kepada keluarga kita, tak berlaku kepada anak-anak kita. Saya sebut tu kerana kalau kita tengok Netflix pun, sebenarnya terlalu banyak betul. LGBT ni dimasukkan secara sedar atau tidak. Filem-filem Disney dia dah masuk elemen ni sikit-sikit. Baik.
Tapi saya tertarik dengan poin yang asal tadi tu, manusia ni memerlukan hiburan. Dekat mana Islam membenarkan hiburan ni? Dan macam mana bentuk hiburan yang Islam benarkan? Dalam konteks hiburan, perbincangan ulama panjang lah, tapi secara kesimpulan ringkasnya apa yang disebut adalah Islam tidak melarang satu-satu hiburan, muzik terutama penggunaan alat dan sebagainya, perbincangan panjang secara mutlak tidak. Dia dikaitkan dengan perkara tersebut selagi mana tidak membawa kepada perkara-perkara yang dilarang Islam, pergaulan laki perempuan tanpa batas, mendatangkan hidangan arak, zina, dadah dan sebagainya, kemudian membawa manusia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana tidak melakukan perkara-perkara itu, ada dibenarkanlah lirik dia, persembahan dia, konteks. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita ni dalam apa semua bidang, secara payungnya kita ni di bawah satu umbrella globalisasi ni. Jadi apa yang dijamukan ataupun disuapkan kepada kita, sebenarnya kita tak boleh nafikan mereka di sana, saya nak sebut di sini adalah bertunjangkan kepada satu falsafah, iaitu falsafah yang berteraskan kepada etis tu. Maksudnya mereka ada satu usaha dan mereka banjirkan kepada kita bukan setakat dalam konteks, maksudnya semua sistem kita bergantung kepada perkara tu. Jadi alternatif perlulah kita usahakan lah. Alternatif saya tengok tu lah Ustaz sebutkan tadi, elemen yang tidak patut ada dalam konsert ni macam arak, zina semua. Ini sebenarnya memang kata nak dengar lagu tak ada kaitan dengan tu kan? Betul. Kenapa nak dengar lagu nak minum arak kan? Kenapa nak dengar lagu nak berzina pula kan? Jadi dalam konsert kadang jadi benda macam tu. Jadi nak dengar lagu je okey lah, lagu sajalah kan. Maknanya enjoy the music rather than benda-benda lain tu. Dan alternatif yang saya sebutkan tadi, saya sukalah untuk bagi satu perbandingan lah kan, macam alternatif kepada industri perfilman misalnya. Kita tengok macam mana kisah Mak Kilau kan. Saya rasa mungkin Ustaz pun tahu kan Mak Kilau ni. Macam mana elemen filem tu Ustaz rasa, kandungan filem tu? Dalam hiburan sebenarnya, maksudnya filem semua tu dia punya genre lah kan, genre dia punya. Tapi sebenarnya penghasilan industri kreatif ni sebenarnya salah satu benda yang tidak boleh kita nafikan, mereka menonjolkan tokoh. Sebab tu artis-artis ni dia akan jadi idol. Dia disukai, bukan peminat ni bukan ikut dia konsert saja, tak, dia akan ikut Instagram dia, cara hidup dia, cara dia potong rambut, cara dia menjalani kehidupan sosial dan sebagainya. Jadi kalaulah kita ada macam contoh Mak Kilau ni adalah usaha yang sangat-sangat baiklah. Kita menunjukkan kepada masyarakat di sana, ada di sana tokoh yang boleh dijadikan sebagai pejuang. Tapi tidak bukan diceritakan dalam bentuk penceritaan buku, bukan diceritakan dalam bentuk penceritaan ceramah dan sebagainya. Elemen dalam filem tu okey Ustaz. Ya, betul. Dan kita pun nampak dia punya kesan macam mana sambutan masyarakat tak pernah berlaku lah dalam negara sebegitu. Dan rekod yang paling kutipan paling besar di Malaysia buat masa ni. Jadi maknanya alternatif tu ada. Mungkin perlu ada satu Mak Kilau untuk konsert pula. Betul. Untuk yang sama. Saya nampak sebenarnya ini macam disiapkan peranan, salah satu peranan pemain-pemain industri kreatif ni lah, artis ke siapa dalam industri kini besar, bukan setakat ni produser, mereka yang terlibat dengan penerbitan sekolah-sekolah seni dan sebagainya. Mereka perlu diasaskan kepada satu falsafah yang betul, maksudnya dasar yang betul. Apa yang sebenarnya mereka nak pamerkan dengan industri kreatif tersebut. Kalau tidak ada dasar, mereka akan ikutlah apa yang market perlu. Dasar ni siapa yang buat? Jadi dasar ni adalah kementerian dengan libat urus daripada stakeholder lah. Jadi kita sebagai gerakan dakwah, kita sebagai mereka yang ada concern tentang perkara ini, kita boleh sampaikan, suarakan, dan kita pun adalah mereka yang terlibat dan mereka nak terlibat dalam memberikan bentuk dasar-dasar yang sebenarnya. Tidak mustahil sekiranya kita ada alternatif kepada konsert-konsert yang sedia ada ni. Maknanya sambutan mungkin lebih besar daripada betul. Sebab bila macam berlaku Mak Kilau, pada permulaan kita tak menyangka sambutan, tapi maksudnya di situ satu mesej yang clear, yang jelas bahawa masyarakat dah hargakan perkara ni. Apa Ustaz sebenarnya? Dah hargakan satu alternatif hiburan yang macam itulah. Tapi sekarang ni kalau kita lihat pun agak perlahan industri ni untuk konten nasyid, dari segi konteks tu agak tak tahu, dia tak macam tahun 90-an dia agak tak tahulah, disebabkan ada faktor-faktor lain ke ekonomi ke dan sebagainya. Saya katakan di sini sebenarnya peminat konsert 1975 ni dan LGBT ni satu benda yang terpencil. Sebenarnya ramai lagi orang yang inginkan hiburan yang lebih sopan. Ya, betul. Ya. Saya nak sebut kat situ, maksudnya dalam konteks antara orang yang terlibat dengan kemungkaran dengan orang yang akan menyuruh kebaikan,
memang akan berlaku, memang tak akan hilang. Sebab tu dalam Islam ni pernah nyatakan, ditanya kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, apakah satu-satu negeri ni dia akan runtuh, tamadun yang hebat ni akan runtuh selepas dia mencapai kegemilangan. Dia kata iza mula fujariha ala abrariha, sekiranya golongan yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran, yang mempromosi kemungkaran ni lebih kuat, lebih ramai, lebih kuat suaranya berbanding orang tadi tu, orang yang baik dan sebagainya. Jadi orang baik ni tak boleh duduk diam. Ya, tak boleh duduk diam. Dia kena bersuara dan maksudnya terlibatlah, propose satu alternatif yang boleh kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi saya rasa kita melihat keperlunya alternatif kerana masyarakat memerlukan hiburan dan hiburan yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang sebenarnya orang nak, cuma kita belum cuba atau mungkin belum diketengahkan lagi. Baik Ustaz, dengan itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Suhaib. Cerita 1975 ni kita pun nak move on daripada 1975 ni, sekarang dah 2023. Dan kita mengharapkan menuju ke hadapan tahun 2030 dan 2040 insya-Allah, dan Malaysia mungkin lebih unggul dan ada hiburan yang lebih baik jauh daripada apa yang ada pada 1975 ni. Terima kasih kepada penonton-penonton. Fikir-fikirkan apa yang kita bincangkan tadi, dan semoga dapat manfaat daripada perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.